Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan wa hudan wa tuqan wa salahan fid din ya akramal akramin. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَافْتَحْ عَلَيْنَا فُتُوحَ الْعَارِفِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَبَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ. Maka hari ini sebagai majlis muzakarah kita hari yang pertama, jemaah yang pertama selepas daripada kita buti belum raya. Itu dia. Maka insya-Allah kita akan sambung dan setiap jemaah lepas daripada ni mari muzakarah, mari bincang bersama supaya tambah keimanan kita, gemar supaya kita bola-bola nak buat amalan yang soleh dan menakutkan kita daripada buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua tak lain tak tidak supaya kita berjaya dalam hidup kita di atas dunia ni. Dan yang lebih besar laginya ialah selamat dan berjaya di akhirat kelak. Maka setiap pagi jemaah ni mula daripada minggu ni dan seterusnya insya-Allah kita akan baca hadis-hadis ataupun beberapa ayat Quran dan kita mari bincang bersama atas dasar tarhib, ialah kita menggemarkan buat ibadat dan menakut panggil buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ni di hari ni supaya orang yang naik tahun baru. Selepas daripada raya ni kok seperti habis tahun. Maka ni mula tahun yang baru bagi kita. Itu dia. Padahal kira tahun tu tak ada masuk lagi tahun baru. Ataupun baru lepas baru ni ya, tapi dikira bab raya ni seperti kita ni tahun baru bagi kita. Kita iaitu lepas daripada insya-Allah kita dapat rahmat daripada Allah dalam bulan Ramadan dan dapat ampunan daripada Allah pada bulan Ramadan dan insya-Allah termasuklah golongan orang yang Tuhan bebas daripada api neraka pada bulan Ramadan. Maka habis Ramadan kita raya beramal bersama, bahagia, sukaria. Maka ni habis Ramadan, habis raya kita mari mula hidup seperti biasa semula. Kalau gitu kita akan beramal, kita akan buat tunai perintah Allah, sama ada dengan bentuk fardu atau bentuk sunat. Itu dia. Dalam hidup kita yang akan terus pergi lagi ni, yang tak tahu lama mana yang Tuhan akan perak umur kita lagi. Kalau gitu kita ni misal mudah-mudah gak seperti orang baru nak buat umur. Nak buat umuh ataupun nak buat basah, nak buat kelep, pun tak kira lah. Asal nak buat benda, buat umuh lah misal mudah-mudah. Maka kita nak buat umuh kita ni supaya comel, tu dah sudah dengan molek, kukuh. Itu dia. Kalau gitu kita kena buat umuh dengan asas, dengan panggil potomo ataupun kau bawah dengan yang kukuh, yang kuat, sehingganya ia boleh panggil boleh terima berat benda yang di atas daripada ia. Berat mana pun tak utuh, bukan kocome. Itu dia. Maka tak akan berlaku lagu tu malaikat di atas dasar dari bawah yang kukuh, yang kemah sungguh.
Tu gitu. Kalau gitu, begitu juga amalan kita muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tu amalan kita yang kita akan buat pula. Nah, dalam hidup kita ni. Tak kira lah. Nah, dia panggil bentuk fardu ke atau bentuk sunat ni, kita kena dia panggil apa, buat we kena cara, buat we secomel-comel. Itu dia. Kalau gitu, kita akan baca hadis dan kita lepas tu daripada tu pula kita ambil pengajaran daripada hadis. Isi hadis tu yang nak ayat gapo we kepada kita. Nah, itu dia. Maka benda yang kita akan baca ni daripada hadis baik ataupun ayat Quran pun supaya juga boleh jadi saudara kita setengah-setengah ataupun sadari itu pernah dengar dah daripada sini ke ataupun daripada yang lain. Tapi atas dasar ingat mengingat ni tak ada apa, tak salah lah. Itu dia. Iaitu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan imam-imam yang lain lagi daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yataqal, maka kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Abu Hurairah, pada suatu hari aku dengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kata, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alai. Bermula orang yang awal-awal, bermula manusia yang pertama ataupun orang yang awal-awal manusia yang dihitung, dikira bercara, ditanya tentang perbuatan dia yang dia buat semasa dia hidup dah dunia dulu, tak kiralah di masa mana dia hidup. Apabila dia masuk dalam golongan ni, maka ditanya awal-awal manusia dia morning lah. Itu dia. Maka ada tiga golongan daripada manusia. Ada tiga golongan daripada manusia yang akan ditanya, akan dihitung, akan dikira bercara di akhirat kelak. Itu dia. Yang pertama, rajulun ustushhida. Bermula yang pertama ialah seorang lelaki yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu bi ni'mat fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha. Maka dibawa mari seorang lelaki yang mati dalam perang. Mari itu supaya apa? Supaya nak kira bercara, nak hitung. Itu dia. Maka lepas daripada mari berjumpa duduk depan dengan Tuhan, maka Tuhan mengingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Tuhan beri kepada dia semasa dia hidup dah dunia dulu. Itu dia. Maka sealah-alahnya benda yang berlaku di hari kiamat selepas bangkit daripada kubur ni, maka berjalan lagi beripung daripada mahsyar, manusia ni ya kelih. Suasana yang begitu susah sungguh-sungguhnya, sehingga dia terlupa habis gapo dia buat. Tak ingat langsung. Raih habis. Itu dia. Sebab apa? Sebab benda hak berlaku daripada mahsyar lebih teruk, telajak ni, kasar telajak, berat telajak, dia tak ingat kepada gapo daripada perbuatan yang jadi buat mari. Sebab itu berhajat kepada orang mengingatkan. Orang royak. Kata, gitu gini baru dia ingat. Ni pun dia terlupa. Maka Tuhan mengingatkan dia, patu fa'arafaha, maka dia pun ingat. Tentang nikmat yang Tuhan beri kepada dia. Maka apa dia ni yang Tuhan beri kepada dia yang mati syahid ni? Orang mati syahid ni besarlah pahala dia. Iaitu Tuhan beri nikmat ialah tubuh badan yang begitu besar, bijak sana pandai, dan dalam masalah orang panggil apa, guna pedang dan perang, dengan lawan dengan orang lain, gagahnya tubuh badan. Tuhan nikmat yang Tuhan beri kepada dia. Maka
Tuhan tanya dia, fama amilta fiha, maka nikmat yang kubui saning tu, yang wak wimu ada sifat berani, yang kuat tubuh badanmu, yang bijak pandai le guna pedih apa gitu gini, tu nikmat daripadaku yang kubui kamu yang besar. Nah, tu dia yang ku tak ada bui kepada orang lain. Kalau gitu apa mengguna tetap kepandaian besar bagi panggil apa gagah tubuh badanmu mengguna ke mana? Maka dia jawab kepada Allah tetap soalan yang Tuhan tanya dia saat ni. Maka dia kata apa? Qataltu fika hatta stushhidtu. Maka ya Tuhan, aku perang, aku berlawan dengan orang yang kafir. Dan supaya apa? Kuat benda tu semua tu kerana mu Tuhan. Nah, kerana nak dapat redaan-Mu Tuhan. Supaya nak wimu tu rahmatkan daku hai Tuhan. Tu di kalau gitu aku buat benda ni. Aku keluar, aku jang tinggal rumah tanggaku. Aku jang tinggal anak biniku. Aku jang tinggal orang panggil senil, tidur menyerah. Dan tempat lembek yang besar, orang panggil yang lembut. Dan orang panggil kawan-kawan, jiran-jiran, ibu bapa, adik-beradik. Nah, aku tinggal semua kesedapan. Nah, dan aku keluar mari. Nah, orang panggil apa? Pikul keberatan dan susah payah. Nah, berhajat kepada berjihad benar. Lah orang panggil nafsu ni. Orang nak berjihad ni bukan mudah. Nah, tu dia. Maka aku jang. Supaya apa tu? Supaya aku nak dapat redaan-Mu, Tuhan. Sehingga aku ni lepas sore-sore aku perang, lepas sore-sore aku berlawan, akhir sekalinya aku mati syahid. Ya jawab Tuhan gitu. Itu dia. Maka Tuhan kata kadzabta, dak bohongmu. Nah, itu dia mu bohong. Jadi kamu ayat semua saat ni mu jawab soalan yang aku tanya saat ni itu mu bohong saja ya. Iaitu mu kata mu keluar mari perang kerana aku nak dapat redaanku, membuat semua ni dia panggil pamujang semua ikhlas kerana aku tak nak kepada benda yang lain, bohong. Itu dia. Bahkan walakinnaka qatalta li an yuqala huwa jari. Bahkan mung ni keluar mari apa semua tu menak kepada nama saja. Menak orang kata mung ni seorang lelaki yang berani. Seorang lelaki yang bijak, seorang lelaki yang pandai, seorang lelaki yang kuat. Tu yang dia panggil munak ke nama-nama, munak kepada puji-puji, munak kepada orang ni muliakanmu, akadmu. Itu yang dia panggil tujuan yang mu keluar mari. Bukan kerana tujuan kerana ku dak. Nah, ada dia. Maka faqad qil, maka ya sungguh orang kata sungguh. Nah, maka mu orang puji mu. Dan sebab orang panggil dia keluar ni bukan sekali keluar ke mati halu. Nah, bukan dia keluar lepas perang, lepas tu dia perang mati tu beberapa kali dia keluar baru berlaku mati. Nah, ataupun boleh jadi keluar sekali ke mati halu boleh jadi. Maka manusia ni pujilah. Manusia ni akaklah dia. Dah klik dia panggil apa macam-macam dia buat apa gitu ini. Maka Tuhan kata bohongmu, bahkan mu orang panggil buat semua saat ni itu kerana nak kepada nama tu saja. Summa umira bihi, dan lepas daripada tu maka Tuhan perintah, Tuhan suruh para malaikat dan fasuhiba, maka dihirat ala wajhihi. Dah hirat bukan hirat biasa dak. Pegang kaki naik ke atas, dia panggil bawah tu muka, hirat dengan muka dia panggil. Bukan hirat tangan gigi gitu dak. Hirat nak pergi mana tu? Nah, hatta ulqiya finnar. Nah, sehingga lepas dan neraka. Maka sehingga lepas dan neraka. Tu dia. Kalau gitu cara pergi pun hina dah. Cara pergi pun hina dah. Bukan hirat kat tangan.
Bukan hirat kaki gitu, tubuh hirat tubuh gitu. Bahkan hirat dengan muka. Lepas pegang kaki di atas maka hirat gitu. Muka di bawah. Dan akhir sekali dah lepas dah neraka. Nah, itu dia. Itu yang pertama. Warajulun, dan yang kedua ni seorang. Yang wa'is ni lelaki lah, tapi di morak di sini seorang. Bukan lelaki dak, seorang. Tak kira siapa yang bersifat ni, lagu ni dibalaskan ke panggil apa akan dia. Yaitu seorang yang ta'allamal ilma wa 'allamahu. Ialah seorang yang mengaji ilmu pengetahuan, dah menuntut belajar, dah mengaji tu mengaji ni. Dan selepas daripada dia mengaji, dia pandai dah wa 'allamahu, maka dia mengajar orang. Nah, dia mengajar orang. Nah, dia royak ke orang, dia menggema orang, dia menakuti orang. Itu dia. Ngaji itu berhajat kepada masa panjang. Dan lepas mengaji pandai dah mengajar orang pula. Ni juga. Lepas tu wa qara al-Quran, dan dia ni baca Quran. Dia terkenal dengan seorang yang ahli Quran. Dia mengaji dah pun dia tak tinggal Quran. Nah, itu dia. Maka fa'utiya bihi, maka dibawa dia datang pergi berjumpa dengan Tuhan, depan dengan Tuhan. Fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha. Maka Tuhan mengingatkan dia. Dia terlupa habis. Tentang kebaikan yang dia buat ataupun semua, dia panggil dengan sebab kelakuan di padang mahsyar. Nah, maka Tuhan mengingat tentang nikmat yang dia beri kepada seorang hamba ni, iaitu dia beri, dia panggil pun nikmat ilmu, dia beri nikmat Quran, dia beri nikmat menuntut ilmu. Semua ni kelebihan belaka ni. Itu dia. Maka selepas daripada Tuhan mengingatkan dia dia ingat kata dia buat gapo-gapo. Itu dia. Maka selepas daripada dia ingat, Tuhan tanya dia, "Fama amilta fiha?" Maka apa mu guna? Itu dia, mu syukur ke dak nikmat yang aku beri kamu? Membalas ku lagu mana? Membuat apa atik? Mengguna ke mana tentang nikmat-nikmat yang aku beri kepadamu tu? Hei seorang ni. Yang aku beri mung ni ilmu, beri mung Quran, beri mung menuntut ilmu sebagainya, mengguna ke mana? Maka dia jawab soalan Tuhan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Hei Tuhan, ya aku ni mengaji, aku menuntut, dan aku berjaga malam, aku mengapa, dan aku orang panggil apa, berjalan lagi jauh daripada umurku kepada tempat aku mengaji. Maka pergi kelik siang malam, pagi petang. Orang panggil mengapa, guna otak, orang panggil berjaga malam, dan tulis banyak apa semua. Ya goyak benda dia buat semasa dia menutup. Lagi pula wa 'allamtuhu, dan aku hajar orang. Susah payah pergi situ, pergi sini, goyak orang tu, goyak orang ni. Semua mengajar orang pula. Kalau gitu, masa menutup pun panjang dah, masa mengajar pun panjang. Kalau gitu, seumur aku ni, sepanjang umur aku hidup jadi budak sampai besar sehingga aku mati ni, aku guna kau ni. Guna aku menutup ilmu, dan guna aku pada mengajar orang. Lagi pula, wa qara'tu fikal Quran. Dan aku baca Quran pun tak ada nak kepada benda lain. Aku nak kepada redaan-Mu, hai Tuhan. Ikhlas kerana-Mu, hai Tuhan. Dan aku mengajar orang lain, pandai baca Quran sebagainya. Jadi itu jawapan dia. Maka macam mana jawapan tu? Tiba-tiba Tuhan kata, kadzabta, dak bohong. Membohong. Tak sungguh sekali, tak benar sekali jawapan mu saat ni itu. Yang mu kata banyak guna masa mengaji, iyalah mu buat sungguh lagu tu, dan mu mengajar orang, iyalah sungguh mu buat lagu tu, dan mu baca Quran, iyalah mu buat sungguh kerana benda tu. Tapi mu buat bukan kerana kuda, Tuhan kata, mu buat kerana benda lain. Kalau gitu gapo mu buat kerana apa? Walakinnaka, tetapi sesungguhnya engkau ta'allamta, mengaji ilmu tu tujuan liyuqala alim, supaya orang kata mu ni adalah orang yang berilmu, orang alim, orang puji belaka, lu alimnya dia tu, banyaknya ilmu dia tu, lu dia tu, orang panggil bagusnya dia, tu orang panggil pun nak orang kata mu alim tu orang panggil tujuan mengaji. Lagi pula wa qara'tal Quran, dan membaca Quran tu liyuqala huwa qari', dan supaya apa?
supaya nak orang kata lu ya tu banyaknya baca Quran, tu dia ni ahli Quran, pandainya dia baca Quran, suara sedapnya orang panggil suara Quran dia. Kalau gitu tu tujuanmu. Yang membuat semua ni tak ada sikit mahbub kan aku. Kerana nak dapat puji manusia semua. Kerana mata manusia semua. Kerana pekat di sisi manusia semua. Nah, bukan kerana kuda. Tu dia. Faqadqin, maka ya sungguh dia kata. Maka manusia kecek belaka, mu ni alim sungguh sebab ilmu banyak. Mu ni ahli Quran sungguh sebab baca Quran sungguh. Lagi pula suara mustaq mu terkenal sungguh dengan Quran ni. Nah, tu dia. Maka manusia puji sungguh mu. Tu dia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka disuruh dan diheret sebuah saning lah. Begal kaki naik ke atas, heret dengan muka, akhir sekali dilepar dalam api neraka. Itu golongan yang kedua. Adapun golongan yang ketiga, wa rajulun, dan seorang wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullih. Seorang yang Tuhan meluaskan atas diri dia. Tuhan meluaskan dan Tuhan memberikan dia panggil apa? Rezeki sedia harta benda. Bahkan semua tu hari ke dia belaka. Harta ni banyak. Duit, dia panggil harta. Rumah sewa, harta. Kebun, harta. Binatang yang dia milik, harta. Dah tanah saja dia harta semua. Maka orang tu hari belaka ke dia. Rumah sewa dia pun ada. Kedai dia pun ada. Duit pun banyak. Tanah kosong banyak. Kebun banyak. Binatang pun banyak. Ada belaka. Yang milik belaka jenis-jenis duit ni. Nah, itu dia. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka didatang untuk apa tu? Untuk nak kira bercara tentang amalan yang buat mari. Nah, maka Tuhan mengingatkan nikmat dia yang Tuhan beri kepada dia. Iaitu Tuhan kata, tidakkah aku beri kamu harta yang begitu banyak, dengan bentuk binatang pun mu milik, dengan bentuk tanah pun mu milik, kebun pun mu milik, dan rumah orang panggil sewa, kedai mu milik, harta mu milik, pun mu milik belaka. Nah, itu dia. Maka ia ingat, sungguh itu hari aku sungguh semasa aku hidup di dunia dulu. Maka lepas daripada ia ingat dah maka Tuhan tanya dia seperti tanya dua orang yang lepas atas tadi lah. Fama amilta fiha. Maka patu nikmat yang aku beri kamu ni mengguna ke mana? Nah, itu dia, membuatkan aku kedak. Nah, mengguna ke mana? Seperti adakah membina masjid ke, ataupun mengguna keluar zakat ke, ataupun sedekah ke, ataupun tolong orang tu ke, tolong orang ni takut mana, membuat ke mana? Tentang harta yang aku beri kamu tu. Itu dia. Tuhan tanya dia. Maka dia jawab. Dia kata, ma taraktu fi sabilin tuhibbu ay yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Dia kata, hei Tuhanku, tidak ada jalan pun yang engkau suka nak wih seorang hamba buat, malaikat aku buat. Nata tidak ada jalan mana yang mu suka wih seorang hamba buat yang mu kena benar. Dia panggil apa, harta guna kok jalan ni, maka berapa jalan yang mu kena aku buat habis, kuat semua. Mu suruh bina masjid aku bina. Mu suruh buat tempat orang mengaji aku buat. Aku ada, aku panggil apa, aku sedekah, aku tabarrak. Nah, tu dia duit aku ni kepada untuk benda tu. Nah, maka buat sekolah, buat masjid. Nah, dia panggil apa, aku keluar zakat, aku sedekah, aku tolong orang tu, aku bina benda ni, dia panggil apa, aku buat semua benda-benda yang mu suka. Dia panggil wis orang hamba ni buat jalan-jalan yang mu suka. Dia panggil apa, jalan yang mu suruh hamba mu guna duit ke jalan tu, aku buat belaka. Jawab ke Tuhan. Maka buat semua tu tak lain tak tidak Tuhan kerana mu. Nah, kerana mu bukan kerana apa-apa dah. Dia jawab lagu tu. Maka Tuhan kata kerana qala kadzabt, dak bohong. Nah, bohong. Itu dia. Jadi semua mu kata saat itu membuat sungguh. Yalah membuat. Membuat sungguh masjid. Ya, banyak membuat masjid. Nah, itu dia. Orang harus banyak buat sungguh, saudara muslimah. Nah, tulis orang Kuwait. Kalau buat masjid rumah kita ni, berapa ratus uti masjid dah, duit ya sehari ya. Dah kena orang beribu masjid, buat duit ya sehari.
Hak tu masjid, pas sekolah pun duit dia juga. Dah hantar mai ke rumah kita ni. Banyak mana? Itu dia. Buat hospital, buat panggil apa macam-macam buat. Maka membuat sungguh saat itu. Tapi membuat tu bukan kerana kuda tu yang kata. Itu dia. Walakinnaka bahkan engkau fa'alta membuat semua tu liyuqala huwa jawadun karim. Supaya apa? Supaya orang kata mu ni orang borah, mu ni orang baik, mu ni orang bagus, mu ni orang panggil apa orang yang hamba yang terbaik. Tu dia. Kaitu tu tujuanmu, le hatimu tu yang sulit halah le hatimu itu rasa ilmu. Nah, itu kehendakmu yang membuat dan semua menak kepada benda tu. Faqad qil, maka ia orang kata sungguh. Nah, orang tutup belaka tamu ni manusia yang baik, mu ni bagus. Mu ni suka tolong orang, mu ni orang panggil borah. Kepada borah ni borah dia dua, borah yang salah jalan dan kena jalan. Mu ni borah kena jalan. Sebab apa membuat hal tu yang suruh belaka ni. Itu dia. Summa umira bihi. Dengan dia disuruh para malaikat ambil dia maka dihirat. Dah dengan muka saat ni supah saat ni habis-habis. 3 orang suka supah habis. Dah dihirat sehingga lepas lala api neraka. Nah, hadis yang panjang maka comel hadis ni. Kalau gitu muslim-muslimah cuba perhatikan baik-baik. Orang yang pertama mati syahid, maka zahir itu pahala besar. Bahkan dia boleh syafaat pula daripada waris-waris dia. Nah, orang lain ada dosa sikit-sikit. Dengan sebab dia Tuhan memasukkan syurga. Orang di kalangan mati syahid sungguh. Nah, besarnya. Tapi tak kala niat dia tak comel, tak kala kehendak dia bukan kerana Allah, maka seperti dia tak ada mati syahid dah. Nah, sebaliknya pula dia ni dia panggil apa? Awal-awal orang masuk neraka. Bukan belakang dah. Awal-awal orang masuk neraka. Nah, itu dia. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua ialah orang mengaji ilmu ni besar sekali lah pekat dia. Sampai tu Tuhan kata apa? Kata orang berilmu pekat tinggi suk lah syurga esok ni. Nah, lagi pula lepas tu orang panggil bukan ilmu biasa dah, mengajar pula. Lepas tu orang panggil apa? Lagi pula ahli Quran pula dah. Maka ahli Quran cara mana baca Quran secara tu pekat dia. Baca pekat naik, baca pekat naik, baca pekat naik. Sehingga suk situ sampai situ pekat dia. Maka kau banyak kebacaan kau tinggi pekat dia. Comel belaka ni. Nah, itu dia. Tapi tak kala niat dia tak baik, tujuan dia orang panggil bukan kerana Allah, maka tak ada buat dah. Bahkan satu pahala pun tak ada. Nah, itu dia. Dan yang ketiga ni, nah, orang sedekah ni tak nak roh dah lah pahala besar. Dan kita dengar beberapa hadis yang kita bercara baru ni dalam puasa, bahawa orang sedekah ni boleh menepih diri daripada api neraka. Nah, itu dia. Dan kalau pergi kepada anak yatim pula berlomba nak masuk syurga dengan Nabi. Dan Nabi kata siapa-siapa sarang anak yatim duduk sekali dengan dia lah syurga esok. Nah, itu dia. Dan siapa yang tubik duit walau sikit pun, kerana apa? Kerana buat masjid, maka Tuhan buat umur astana besar lah syurga esok. Nah, banyak mana kelebihan bagi orang sedekah ni. Maka dia ni buat belakang dia ni. Bukan anak yatim saja dah. Bukan kepada orang fakir miskin saja dah. Masjid pun dia buat semua. Nah, so patutnya tinggi mana pekat dia wajib masuk syurga. Tapi tak kala niat dia tak comel. Tujuan dia bukan kerana Allah, maka awal-awal bukan awal-awal masuk syurga dah. Awal-awal orang masuk neraka. Awal-awal orang masuk neraka. Itu dia. Itu cuba terperhati baik-baik muslimah. Yang kedua pula, dia jawab bohong. Jadi dia agak Tuhan ni seperti manusia. Kita ni, kita sama-sama manusia, kita buat apa, dia mau tanya kita boleh royak. Nah, kita bahang tu, bahang ni sebab apa? Orang yang kita royak ke dia tu, bahang ke dia tu, dia tak tahu benda sebenar. Sebab dia manusia seperti kita. Sulit kita, dia tak tahu. Tapi adakah kita boleh susuk ke Allah, Tuhan kita, yang tahu semua benda besar halus, dia tidak sunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu,
kita tak boleh susu. Lepas tu bukan susu amalan dah, susu niat. Amalan walau zahir di mata manusia pun, tapi niat tak comel tu Tuhan tahu juga. Maka kelih orang ni, manusia puji belaka ni. Dan manusia hak lain hak kelih demon ni tiga-tiga orang ni kata ahli syurga belaka dah ni. Sebab dia ni mati syahid, tak ada apa dah dia bulak syurga. Dia ni pula mengajar macam Quran mati, bulak syurga. Kita orang biasa ni, dia ni duit banyak guna kepada jalan baik saja, buat masjid, buat sekolah, wakah tu wakah ni, sedekah orang tu keluar zakat. Maka zahir baiknya dia ni mati wajib syurga. Itu di mata kita. Nah, itu dia. Tapi Tuhan tahu sasa apa tujuan. Apa tujuan kita buat? Semua gerak kita. Kita mari ke masjid, apa tujuan kita? Kita mari seperti mari dengan mengajar, apa tujuan kita? Mari semaya, apa tujuan kita? Kita buat benda tu, apa tujuan kita? Apa niat kita? Tuhan tahu belaka. Maka Tuhan ni orang baik, orang bersih. Maka Tuhan tak terima malaikat yang baik, yang bersih. Kalau gitu, daripada amalan semua ni, hak Tuhan terima saya ialah apabila kita buat kerana dia. Dia tak kelih dak kepada benda yang kita buat tu besar ke halus, banyak ke sikit, tebal ke nipis. Nah, tu dia. Tuhan tak kelih situ. Tuhan kelih di pucuk tujuan kita nak buat tu. Apa benda yang waktu kita buat? Apa niat kita? Hak tu, maka jikalau kita buat ikhlas kerana Allah, sekupai kita sedekah. Dengan orang lain, sedekah nak kepada mata. Sedekah berapa? 100 juta. Maka tak pakai sikit mabuk 1 juta, maka benih sekupai. Nah, sebab apa? Sebab ia buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Kalau gitu, muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis macam ni tak lain tak tidak sebab kita ni supaya tak ni lah. Seolah-olah kita ni mula tahun semula. Tahun baru bagi kita selepas daripada raya ni tak, maka ni mula orang panggil apa tahun baru bagi kita. Kalau gitu kita perlu baiki cara hidup kita, berjalan kita, amalan kita yang kita nak buat ambil di hari ni terus kepada depan. Supaya tak rugi, supaya tak sia-sia yang kita berasa kata kita bui padahal kita tak bui. Yang berasa kata kita semaya padahal kita tak semaya. Maka benda ni banyak benar kita nak orang kita hari ni nak kepada muka, nak kepada mata. Nah, itu dia. Padahal tak boleh makan sekali, tapi tak apa, seronok, suka, gembira, menyerah tidur jika orang puji kita, jika orang agak kita. Maka apa saja nak pergi sapa situ tu walau habis duit sekocek tak apa lagi nak kepada mata, nak kepada muka. Maka dapat sungguhlah di sisi manusia, tapi di sisi Tuhan tak dapat apa langsung. Nah, itu dia. Maka benda hak berlagu lima ni perlu kita beringatlah. Dah dalam amalan kita yang kita nak buat ni. Sabit tu nak buat berapa-berapa betul dulu niat kita. Nah, itu dia. Ini hadis yang pertama. Ada apa hadis yang kedua? Pada hari ini kita bicara insya-Allah yaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis pun juga hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, Muslim dan imam yang lain-lain lagi seperti Imam Nasa'i dan lain-lain lagi. Yaitu kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Nabi katakan, qala rajulun, kata seorang. Sini lelaki lah, tapi di kanak ke sini seorang, tak kira lelaki perempuan pun seorang. Jika lah buat tes macam dia ni, maka dapat lagu ni. Kalau jahat pun jahat, kalau baik pun baik. Buat contoh. Nah, maka kata seorang lelaki, la atasaddaqanna bisadaqatin. Dia bersumpah dengan Tuhan. Kata malam ni ataupun hari ni dia nak sedekah. Dia nak sedekah, bersumpah dengan, demi Allah aku nak sedekah malam ni. Nah, bersumpah benar. Nah, tak kala dia kelih tahu mari kelebihan sedekah ni besar. Nah, maka dia nak sedekah. Itu dia. Maka belum lagi situ, cuba kita mari dengar sikit sebanyak apa kelebihan sedekah. Supaya apa?
supaya nak kita tumbuh sikit sifat gemar di atas ibadat ni. Nah, maka jikalau kita buat ibadat ni dan kita ikhlas kerana Allah, orang ni dia panggil apa? Selamat cerak insya-Allah. Maka daripada sedekah ni kelebihan dia, maka ulama sebut dalam kitab-kitab dia, nah, puluh-puluh kelebihan daripada sedekah ni. Lebih-lebih lagi kita hari ni berhajat kepada sedekah. Sebab apa? Cuba terang mari dengar. Sebab apa kita berhajat kepada sedekah pada hari ni? Walau duit kita tak ada sekalipun, walau kita susah sekalipun, duit payah pada hari ni, kita berhajat kepada sedekah. Nah, sebab cuba kita mari dengar. Sebab apa? Yang pertamanya sebab sedekah ni kita dapat dua. Kelebihan akhirat, hak tu kita nak benarnya. Tapi kita sedekah ni kelebihan dunia pun kita dapat dah. Nah, itu dia. Tapi itu tak kira kita ni duduk dalam keadaan kaya ke, duit mudah ataupun pakai duit susah, tak ada kerja ke mana, kita berhajat kepada sedekah pada hari ni. Sebab yang pertama, kelebihan sedekah. Sedekah ni pintu daripada pintu-pintu syurga. Nah, maka seolah-olah sedekah ni jikalau kita buat syaratnya ikhlas, sebab tak ikhlas sebab tak ada buat tak guna. Nah, supaya anak qatidah bagi pintu syurga. Dengan makna siapa bersedekah tolong orang yang susah buat kerana Allah, maka seolah-olah dia beli anak kecil untuk dibuka pintu syurga di akhirat kelak. Yang kedua, sedekah ni sebaik-baik amalan yang baik. Kita baca cepat-cepat. Yang ketiga, sedekah ni ialah boleh melindungkan dia daripada panas matahari pada mahsyar dan boleh melepaskan dia daripada api neraka. Sedekah pula boleh memadamkan kemarahan Allah. Nah, waktu itu Tuhan tak marah kepada kita dan boleh menyelamatkan daripada panas seksa kubur. Sedekah pula sebaik-baik benda yang kita hadiah kepada orang mati. Sebab tak ada khilaf di kalangan ulama siapa cakap kepada si mati. Kita menjadikan pahala sedekah kepada dia sedekah pahala sedekah. Dan kepada orang mati siapa cerak dengan tak ada siapa tak hafal. Kalau gitu sebaik-baik amalan yang kita beri kepada si mati sedekah. Baca Quran belum tentu lagi siapa tak hafal. Nah, jamu orang makan belum tentu lagi. Sedekah siapa cerak. Nah. Lagi pula sedekah ni boleh membersihkan diri kita. Boleh mencucikan jiwa kita. Nah, dan sedekah juga dia panggil apa? Memberi pahala yang begitu bergana-gana kepada kita. Sedekah juga wakwi muka kita cerah, bersinar nur pada hari kiamat esok. Tak nak kata kita butung. Sedekah ialah dia panggil mencapak dalam hati kita, menumbuh dalam hati kita rasa amal selamat tenang pada hari yang semua manusia takut, kita tak rasa takut. Semua manusia berasa gerung takut. Nah, berasa macam-macam, tidak ada keamanan langsung, tenang langsung. Tiba-tiba kita tak berasa kimahbuk benda-benda lagu tu dengan sebab kita sedekah ke dunia dulu. Sedekah sebab dapat ampunan daripada Allah. Sebab Tuhan menghapuskan dosa-dosa kita. Sedekah ni. Sedekah ni ialah sebab yang besar buat seorang yang sedekah ni mati dengan mati yang baik, mati dengan boleh mengucap. Dan sebab bagi malaikat tolong berdoa kepada dia. Sedekah juga, orang sedekah ni ialah orang yang bertakwa, orang yang bersifat dengan sifat muttaqin, sifat ahli syurga. Sedekah juga sebab Tuhan mudah terima doa kita. Sedekah juga Tuhan tolak bala daripada kita dengan sebab sedekah saat ni. Dan sebab bagi kita selamat daripada mati tak molek. Kan tak molek mati lemah air, mati kena bunuh, mati kena butuh bina air atas kita, mati dengan pelagak kereta, mati dengan benda tak molek semacam ni, benda berdarah ni dia panggil tak akan berjumpa, tak akan berlaku dengan orang sedekah. Tak akan berlaku langsung dengan sedekah. Ni kalau ulama kata kita duk waris lagi. Orang kata waris lagi ni nabi dia kata. Apa tak percaya nabi nak percaya dia. Nah, itu dia. Itu yang jaga daripada mati yang tak molek orang sedekah ni. Lagi pula hak saya orang sanding sebab apa kita orang susah. Nah,
tak duit, tak ada gapo nak makan, kita kena sedekah juga. Kalau tak ada, kita kena sedekah. Pelik. Yalah kena pelik lagu tu. Pelik di mata manusia, tapi hak sebenarnya orang panggil pun orang ni ialah seorang yang cerdik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab sedekah ni menambahkan rezeki kita. Sedekah membanyakkan harta kita. Sebab itu kita nak harta kita banyak dan ada keberkatan dalam harta kita, boleh makan semua. Nah, sedekah. Sedekah. Nah, itu dia. Sebab apa? Tuhan balas berganda kepada kita. Lagi pula, sedekah ni buat kita umur panjang. Sedekah juga jadi ubat yang paling baik bagi segala penyakit. Sebab itu kita sakit apa-apa, nah, itu dia. Tak salah nak ubat dengan ubat kedai. Cari doktor cuba pergilah, tapi jangan lupa sedekah. Sebab apa? Sedekah ni dia panggil ubat yang paling besar bagi semua penyakit. Nah, itu dia. Itu sikit sebanyak daripada kelebihan-kelebihan dan lain banyak lagi lah. Itu dia. Sebab itu demoning ni, tak kalau dia dengan mai kelebihan sedekah semacam ni, maka dia bersumpah dengan Tuhan kata, aku nak sedekah malam ni. Nak sedekah. Sebab apa malam? Sebab apa ya? Sumpah nak sedekah lek malam. Di masa dia pada hari itulah. Sebab malam ni orang tak kenal dia. Orang tak nampak dia. Nata bersangat tak ikhlas dia tu nak buat kerana Allah, tapi dia pilih malam daripada siang hari. Sebab siang hari orang kenal dia, orang tahu kata dia bui, maka menyebabkan takut tumbuh rasa ria, rasa orang panggil kotak tak bersih 100% kerana Allah ni. Sebab itu dia pilih nak buat lek malam. Itu dia. Baik. Maka katakanlah dia lagu tu dah dia meniat, lagu tu dia supah, maka dia kena buatlah. Maka tatkala masuk waktu malam, fa kharaja, maka dia keluar daripada rumah dia lah. Duit dia berganti. Pun dah nyatung duit tu. Duit masa dulu gitu, duit pun duit daripada emas lah. Kalau dinar daripada emas, kalau dirham daripada perak. Orang panggil, boh dalam kan ni banyak juga duit tu. Ikatkan ni molek nak jumpa orang, nampak siapa susah, nampak dia pun dia nak bui lah. Itu dia. Maka fa kharaja bi sadaqatihi. Bawa tu duit. Dah tusuk boleh dari baju dia, maka bawa duk perhati kiri kanan depan belakang. Ada kedok geduk tah orang panggil batas. Duk minta orang panggil duit apa gitu gini, ada kedok. Tiba-tiba jalan-jalan lagi jumpa. Nampak seorang lelaki, nampak orang panggil pun nampak duk pusing, nampak duk moyok, nampak orang berhajat, nampak duk bokor, orang panggil sepatah belah lah keadaan tu. Itu dia. Maka dia pun kata, dia dah jumpa dah orang susah, orang berhajat, maka duit dia ni yang dia niat supah mai tu dia nak bui, maka nak bagi dia ni. Maka gi fa wada'aha fi yadi sariqin. Maka dia bui. Tak patut pergi perak. Maka tak pun pergi dah. Tak siapa kenal kata dia siapa. Katuk muka pula tu. Ni ikhlas sungguh kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka klik pergi di rumah ni duk kaya suara dia lah. Alhamdulillah. Boleh hadir dia tulan ini. Hingga ada sikit orang panggil serabut dia tu. Boleh dia ada duit, boleh orang panggil pun boleh makan. Kalau bini ada pun boleh sanggup bini ke anak dia sikit. Ada kaya suara dia. Maka menyuruh dengan gitu. Orang panggil pun suka hati kepada orang yang kena bui sanding ni. Terima duit. Tiba-tiba fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiqal lailata ala sariqin. Manusia kakak penuh gagal esok. Bahawa semalam tak tahu siapa. Sedekah we kok curi. Itu dia. Jadi semalam hak dia bui tu, dia tak tahu tak curi. Dia tak tahu kata orang yang bui tu curi, pencuri dah. Maka dia bui sebab dia suka kata orang susah. Maka kena orang curi. Maka orang curi ni jahatlah orang curi. Itu dia. Maka duka cita dia. Itu dia. Jadi dia nak kau lain. Kosak kau lain, niat kau lain, dia kena kau lain. Tapi dia ikhlas dah. Tapi tak kena tepat kena tepat. Sebab orang susah berhajat pergi orang curi. Maka orang curi ni orang tak bui lah, orang jahat. Itu dia. Maka gusing dia. Tapi gusing dia pun, dia kata alhamdulillah ala kulli hal.
Nah, tapi tak ada gunalah. Alhamdulillah lah guna-guna pak sebab apa? Boleh jadi ada tu Rusia Tuhan lebih tahu. Sebab apa? Sebab Tuhan semua perbuatan Tuhan comel. Kalau gitu alhamdulillah sebab apa? Sebab berlaku aku bui itu dengan kehendak Tuhan bukan kehendak aku dah. Ya orang siapa dengan Tuhan. Aku kehendak orang lain. Maka berlaku orang lain. Maka alhamdulillah lah. Tu dia. Baik. Maka dia tak puas hati lah. Sebab apa? Jadi walau dia syukur ke Tuhan walau bagaimanapun tapi dia nak wujud berhajat sungguh. Maka dia malah esok sumpah pula. La atasaddaqanna bi sadaqatin. Aku bersumpah dengan Tuhan demi Allah. Aku sedekah pula malam ni. Nah, nak lobo-lobo kepada pahala sedekah, lepas tu nak wujud kepada orang yang berhajat sungguh. Supaya dia dapat pahala sebesar-besar mungkin. Nah, itu dia. Maka fa kharaja bi sadaqatihi, beberapa waktu malam masuk keluar lagi lah. Bolehkan ni kau banyak duit itu ini. Tu dia bercatu, dicari pula lah wilek malam hari nak buih. Maka akhir-akhir jumpa seorang perempuan nampak duk rusing, duk moyo dah, dia panggil berhajat, dia tepi jalan. Maka ambil duit buih. Fa wada'aha fi yadi zaniyatin. Itu dia. Maka buih. Kau seorang perempuan sana. Kelak tak siapa tahu tadi siapa bui. Waktu malam dia katuk muka. Fa asbahu yatahaddatsun tusuddiqal lailah 'ala zaniyah. Itu dia. Bawa pagi esok dengar berita pula ada. Kata semalam orang mana tak tahu sedekah wi ke orang betina berzina. Orang betina khijah jubah tubuh. So penny lah macam mudah-mudah kau. Piya duit kau dia tu malam. Tak ramuk-ramuk langsung. Dah dah gitulah. Tu dia. Maka dia apa? Subhanallah. Tu dia. Niat baik. Tak kena tepat pula dah. Kamu kau susah sungguh. Kamu kau baik. Tiba-tiba kena penzina. Tapi ya tak apa? Alhamdulillah. Tak apalah alhamdulillah. Kadang-kadang apa alhamdulillah. Itu dia. Maka tak kena lagi lah. Tak kena lagi. Maka bersumpah pula dia. La atasaddaqanna bi sadaqatin. Kalau gitu demi Allah, tu aku nak sedekah malam ni. Nabi kena juga nak cari lagi. Itu dia. Maka ambil duit boleh bekah dia boleh jabir pun gitu gini. Siapa waktu malam keluar. Keluar lagi. Maka Nabi cerita kepada kita, fa kharaja bi sadaqatihi. Maka keluar buat sedekah tu. Maka berjumpa seorang. Maka dia bui. Pergi perak dia. Fa wada'aha fi yadi ghaniyyin. Tapi malam ni dia bui. Esok dia kecek lagi pada. Fa asbahu yatahaddatsun tusuddiqala ala ghaniyyin. Semalam orang mana sedekah tak ada kelih orang tak kenal ke nak kata orang apa? Orang susah kaya. Dia bui orang kaya. Orang pakai belang tak bui kat kaya. Orang pakai penuh kenal. Ya jelemak orang pakai. Tapi dia sedekah kepada orang kaya. Ya duit banyak dah. Itu dia. Maka ia pun Tuhan alhamdulillah atas orang pencuri. Terima kasih Tuhan buat aku sedekah tak orang pencuri, orang zina dan orang kaya. Itu dia. Maka bawa malam esok dia tidur. Tidur. Fa'utiya faqila lahu. Tidur dengan keadaan pusing lah dia ni. Sebab apa? Jadi benda dia banyak duit dia bui sekali itu tak kena sahabat. Tapi dia niat dia molek. Ikhlas kerana Allah. Dan pisah susuk diri. Tak siapa kenal dia. Maka mari seorang dalam mimpi dia Nabi dah cerita kepada kita. Maka orang yang mari dalam mimpi dia kena diterima sedekahmu. 3 malam berturut-turut. Tuhan terima semua. Tuhan terima semua. Setiap malam yang sedekah mari 3 malam yang lepas tu, tuqbilat sadaqatuka. Diterimakan sedekah engkau. Itu dia. Maka orang yang mari dalam mimpi ni royak hikmah. Sebab apa hikmah? Apa rusia yang berlaku malam mula-mula dengan orang pencuri. Yang kedua orang zina, orang yang ketiga orang yang kaya. Maka kita tak tahu kita manusia.
Nah, tu dia. Maka dia kata, amma sadaqatuka ala sariqin. Adapun bersedekah engkau, mana yang pertama yang kau beri kepada orang yang pencuri itu, fala'allahu ay yasta'ifa an sariqatihi. Maka insya-Allah sedekah engkau yang kau beri ini menyebabkan dia tinggal curi sampai bila-bila. Wak dia tu tak curi orang barang orang lepas daripada hari ini. Sebab pucuk yang curi itu dia berhajat, dia duit tak ada. Sabit tu dia ambil orang. Kalau gitu curi dia bukan jahat dengan 100% dak. Dia berhak, dia bercampur, dia darurah. Tak ada gapo nak makan, buat dia tu kena ambil barang orang. Tu dia. Maka dengan sebab sedekah yang memberi di dia banyak sekadar ni, dia tak akan jadi pencuri selepas daripada hari ni, dan dia akan jadi orang yang baik. Tinggal tu curi dia. Tu yang orang yang pertama. Adapun wa amma zaniyatu, adapun seorang perempuan yang zina yang akan beri kepada dia, malah yang kedua tu, fala'allaha an tasta'ifa an zinaha. Maka insya-Allah sedekah yang memberi kepada dia ni, ya sebab yang buat dia tu tinggal hijab zina, tinggal hijab jual tubuh. Nah, sebab apa? Sebab perempuan ni nampak zahir dia kata dia jahat dan tak comel sungguh perbuatan dia tu, tapi dia zina ni sebab dia tak ada orang yang sangga dia, dan dia tidak ada duit nak makan, dan dia tak pandai kerja yang, dan sebab dia nak ke duit ni, sabit itulah dia zina. Maka insya-Allah duit yang beri dia tak akan zina selepas daripada hari ni, dan dia akan jadi orang yang baik masa depan. Itu dia. Yang kedua, wa ammal ghaniyyu, dan adapun yang ketiga, orang yang kaya tu yang memberi kepada dia, malah yang ketiga saat ni, fala'allahu an ya'tabira fayunfiqa mimma a'tahu Allah Ta'ala. Maka wak dia ni boleh mikir, sebab belum pada ni dia seorang kaya yang kupik, seorang kaya yang kupik yang tak beri kau orang langsung, saya duit dia. Maka dengan sebab memberi kepada dia malam itu, wak dia ni boleh mikir, nah, wak dia bahasa nak tolong orang lain, maka dia pun lepas daripada hari ni akan jadi orang yang baik, yang banyak sedekah kepada orang lain. Ni benda yang berlaku. Maka hadis ni comel muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, apa yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama ialah amalan kita terima tak terima di niat kita, ikhlas atau tidak, walau kita beri tak kena kepada orang yang berhak sekalipun. Maka kelih dia ni, beri tak kena tepat tu, beri pun tak kena tepat, beri orang curi, beri orang zina, orang kaya tak kena belaka tu, tapi Tuhan terima 100% sedekah yang dia beri tu. Sebab apa? Sebab niat dia bulatin kerana Allah, tak ada tujuan lain melainkan kerana Allah. Siapa kata dia ni, dia panggil apa? Turun sedekah waktu malam, katuk muka lagi, tak siapa tahu. Tu dalil kata dia ikhlas kerana Allah. Maka Tuhan terima semua daripada sedekah dia. Nah, itu dia. Yang kedua, faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni ialah kadang-kadang nak tak mesti nak dapat pahala ni, tak mesti buat kena cara sempurna 100%. Nah, tak kena pun tak apa, tak kena tepat pun tak apa. Tu dia. Tapi sini kena ingat sikit lah, ya, pada huraian panjang lah. Tu dia. Maka hari ni kita boleh kecek juga sikit sebanyak benda yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, iaitu tentang orang-orang yang mari minta sedekah di kampung tempat kita ni, dan seluruhlah kampung-kampung tempat yang lain lagi pun serupa, banyak benar hari ni bawa kertas keping lagi, nak ada macam-macam lah, nak buat benda tu lah, nak buat benda ni lah, macam-macam. Itu dia. Maka pada ramai-ramai tu menipu banyak, cari makan banyak. Itu dia. Maka kita yang menjebui ni, rena-rena pun niat kita baik, boleh pahala semata dah.
Itu dia. Boleh paras mata. Sama ada orang hak ambil daripada kita ni. Dia ambil, dia tipu ke? Ataupun dia ambil pergi buat sungguh ke, tak ada apa. Kita lepas dah, kita boleh pahala. Tapi sungguh begitu pun, hak comel pada hari ni, kita jangan bui. Kita jangan bui pada hari ni. Sebab apa? Sebab hak cari makan ni bentuk tu banyak telajak. Sampai ke 90%. Hak saat ni leh hadis tak kena tuai pun, tak kena tepat pun tak apa, dia tak mari cari. Kita pergi bui ke dia. Hak kita hari ni dia mari cari. Mari cari di atas betul cari makan. Maka hak lagu ni kita nak katuk pintu dia. Katuk pintu, katuk lubang ni. Sebab orang yang mari cari itu kebanyakan daripada golongan orang kaya saja. Hak main barang saja, main benda mabuk saja. Lagi pula majlis pun lari ada. Dan majlis tak beri izin lah ni. Tak beri izin kutik kepada kampung, majlis tak beri, tak izin pada hari ni. Sebab tu dia mari tu main sendiri gitu ya. Tu dia. Dan hak cari makan banyak daripada hak baik. Sebab tu nak ciam mana tu hak baik tak baik? Hak baik ni yang main lagu mana rupa dia? Ialah yang mari jemput tu email. Wa ingat siapa hasil kata email. Kata tu email, saya nama ni mari daripada pondok sekian atau mari dari kampung tempat sekian, maka kami nak buat masjid. Dia panggil pon ni ni. Maka hak lagu ni majlis izin wi. Hak lagu ni majlis izin kepada galik. Kalau gitu pergi cari tu email, dia tak siapa tu email mari bagi kepada ahli jemaah yang mari sembahyang jemaah pada hari jemaah. Hak lagu ni tak apa lagu ni. Maka jika putih budak putih ke kampung tu, hak tu baik tak sah. Hak tu baik tak sah pada hari ni supaya apa? Supaya bimbang takut kita masuk dalam golongan orang yang sokang buat maksiat. Sebab kita tahu dah orang yang ambil ni pergi buat ke apa? Pergi kaya, kita bui juga. Dosa kita. Maka hak lagu ni pegang macam mana dia pegang? Di Panjera berapa kali pegang dah? Di Bangun Mulung berapa kali pegang? Di tebing berapa kali pegang dah? Kok kampung lain dia mau ada kena makan dia mana pegegak dah. Kerja sungguh. Kalau kita tak apa cara tu, ada orang panggil biasa tak ada pegang mana hani. Pak lain dia pegang dah, kaji dah, mari mana? Kutik nak buat gapo? Tanya ni mari balik sendiri. Balik duk putar diri, tak lagi muka bahau ni. Tu dia. Bahkan masa kita buat puluk dulu berlaku dah. Maka surat amuk puluh kita buat di pondok dulu. Orang panggil apa? Hablum raya haji 3 4 5 hari kita buat puluk kita. Kita tulislah. Orang panggil apa? Tepat 29 bulan Kanya bersama dengan tepat 5 bulan Zulhijjah. Itu gaya hak kita dulu tu. Maka kita buat telefon ni. Maka kita buat telefon orang panggil apa? Hak saya dan hak Ustaz Nazari. Kalau ada gapo telefon mari boleh. Itu dia. Maka kita tengah-tengah lagi madah ni tembak telefon masuk. Ingat lagi hari tu duduk di Pia. Duduk di Pia Jambu. Masuk jumpa orang mak, tiba-tiba orang Bangun Mulung telefon pergi. Telefon mari kata kena. Ya tening ada budak seorang ni. Mai kutik kapung ya. Maka bawa apa ni? Bawa siapa hak demo ni? Sampai kami telefon mari ni, tanya sungguh kedak. Kata ada kedak. Bentuk kutik kerak ada kedak. Ka puluk buat makan bawah gitu. Panggil orang panggil orang pergi makan puluk ke? Dia panggil sahaja ke? Aku tengok kampung sahaja ke? Dua-dua. Ni budak ni kami dia pegang ni. Minggu dulu mari pula minggu ni. Dia bukan orang Bangun Mulung. Dia orang Pahang mana apa? Kok Pelang ada Kak Pelang? Ada tak apa Kak Pelang? Kak Pelang. Dia ni Kak Pelang budak ni. Bukan orang Bangun Mulung. Kalau orang Bangun tak pelik mana orang Bangun ni. Dia ambil sapu sahab itu orang panggil apa? Tolong kutik dari kampung dia supaya nak mari makan puluk boleh jadi. Ni orang luar sepusat kat kampung nung ni kutik kampung Bangun Mulung. Maka kita rakyat tak ada. Tak ada jenis fashion kutik kan tak ada. Bahkan kita buat puluk dia mari makan hasil kabu atau gitu. Kita aku dah kata dah dia kata. Saya makan. Maka lagu tu 90% dia hari ni. Sebab itu kita jangan bui hak lagu tu. Juga hak laginya hak mari daripada Bangladesh.
Bangladesh, Pakistan, dia agak tu. Hai makan agak tu. Nah, kebanyakan. Habis tu hak lagu ni tutup hak dah pintu. Yang dia bui mula-mula. Ha, dan nak bui ke panggil ni? Kita bui kat lain lagi, banyak lagi kita nak boleh bui. Nah, bui pada masjid, bui kena yatim kita buat sama-sama dah. Dan jikalau orang lain mari pak bui siapa untuk email kita punya khabar nak bui ratik, kirim ke untuk laki kita, kirim ke anak kita, kirim ke akak kita, adik kita, mari ada masjid, bui kepada kena. Kita buat boleh pahala, buat hati. Nah, tu dia. Maka kampung tu hak kutip itu tu bukan dia. Dan majlis lari apa orang lari dah. Jangan dia bui, jangan dia bui, jangan dia bui. Supaya dia kata bitu ni. Tak? Tu dia. Ini sebagai wisapa. Mula-mula mari jangan dia bui lagu ni. Nah, tu dia. Tak kira boleh puasa pun tak kira. Nah. Dan baik. Taklah, misalnya dia minta untuk dia, diri dia. Hak tu di kita lah. Ya untuk ramai, untuk diri seorang, untuk ramai pun serupa je. Kelih tu. Dia minta untuk apa? Jikalau kita berasa kata dia ni orang baik ni, mari betul sungguh ni. Tak boleh panggil orang pekat ni tak main lagu ni misal tak nak bui tak gapo bui. Mana? Itu dia. Tapi hak jauhnya katut lebih baik. Sebab apa? Sebab ya bersih ada. Bukan saya tulis 100% tak. Boleh kata 90%. Tu ya. Kata hak baik pun ada. Tapi boseh hak tak baik ni cari ambil peluang. Nah, tu ambil peluang. Tu dia. Baik. Faedah yang ketiganya, muslim-muslimat yang boleh ambil daripada hadis ni besar mana pelajaran yang hajar kitanya, iaitu benda yang kita kehendak ni tak mesti berlaku. Tak mesti berlaku. Kadang-kadang jadi seperti kita nak dan kadang-kadang jadi kot lain. Nah, akli hadis ni. Niat dia tu cerak-cerak dah nak pergi kepada fakir miskin. Bui bahasa kena berjaga dah tiba-tiba kena orang lain. Kena orang lain. Itu dia. Sebab itu niat kita dia betul molek dengan kehendak Allah maka berlaku seperti kita kehendak. Dia tak berlaku, dia tak betul dengan kehendak Allah, maka berlaku ikut hak Tuhan kehendak, maka tak berlaku hak kita kehendak. Nah, itu dia. Kalau gitu, muslim-muslimat, kita hari ini berhajat benar kepada ikhlas dalam amalan kita. Maka hak ni lah hak pakarnya. Hak kita boleh tupainya, hak kita boleh gunanya. Maka amalan dan ikhlas tak mesti banyak. Sikit pun tak apa dah, tapi kalau banyak comel. Nah, itu dia. Sebab itu gapo ikhlas. Nah, cuba kita kembali kepada para ulama. Dia bui takrif gana kepada kita ikhlas ni gapo nama. Seorang ulama terana, iaitu ikhlas ni ialah man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Ialah orang yang susuk kebaikan dia seperti dia susuk kejahatan dia. Ya oleh kita dia buat jahat kita susuk. Kita menusuk tak siwi siapa tahu. Walau suami pun siwi tahu. Walau isteri pun siwi tahu. Walau bapa kita pun siwi tahu. Walau mak kita pun, anak kita pun, adik tak siwi tahu seorang pun. Sangat apa pun siwi tahu. Maksiat yang kita buat ni. Jikalau berat kau susuk lagi. Itu dia. Maka jikalau siapa-siapa pisah susuk kebaikan dia seperti dia susuk kejahatan dia, itu ikhlas. Nah, itu dia, itu ikhlas. Kait itu mana-mana amalan yang kita tak suka orang tahu, seperti kita tak suka orang tahu kejahatan kita, itu ikhlas. Payahlah benda ni. Bahkan sepayah-payah sekali ikhlas kerana Allah. Payah sekali. Susah tak apa lagi nak kepada mata, nak kepada muka kan. Kalau kita baca hadis menolak ni, mengajar orang ni bukan bertahun, bukan setahun masa mengaji lama mana, baca Quran apa semua, dan kena orang keluar pergi jihad pula tu, mati boleh jadi, tapi nak kena nama ya. Nah, tapi itu ulama kata nah, tidak ada benda yang paling berat sekali atas manusia daripada ikhlas. Ikhlaslah paling berat sekali atas jiwa kita. Nah, sebab apa? Sebab yang nafsu tak dapat apa langsung.
Sebab apa? Sebab ikhlas ni bulatin kerana Allah, bukan kerana benda lain. Maka tak nafsu tak jang nafsu. Sebab gapo-gapo wak ia kena ada. Ia misuan bank. Ia dapat hati. Nah, itu dia. Kalau gitu, cuba tadi kita makan contoh. Orang yang ikhlas lagu mana dia buat? Seorang ulama, muslimah, nama Abdul Rahman ibn Abi Layla. Abdul Rahman ibn Abi Layla. Nah, dia ni apabila masuk waktu malam baca Quran, bangun semaya. Dah bukan Malaysia, ia memenuhkan masa dia dengan ibadat kepada Allah. Tapi apabila orang mari di rumah dia, duk semaya pun ia tubik pah dah. Pakai batas semaya. Sebab yang sunat apa yang sunat? Tak apa maya fardu. Maya fardu tak ada keluar, kena baru sudah. Nah, tapi kalau semaya sunat apa? Misalnya tak semaya sunat, orang panggil kita dan berhajat kepada kita, tak ada siapa gitu, putih semaya pergi buka pintu tak apa. Putih semaya pergi buka pintu tak apa. Ai kerak semaya kita tak apa, semaya sunat tak apa, boleh kerak. Keluar dari semaya dengan ada sebab. Tak apa. Nah, itu dia. Baik. Maka dia apabila orang mari panggil dia, mari cari dia, dia kerak semaya ya, duk tak kata kerok tidur. Nah, itu dia. Kalau gitu, tidak ada orang yang mari ziarah dia, mari nak jumpa dia, malaikat dapat nampak dia tidur mata. Tidur. Sehingga dikenal di kalangan kampung, ahli kampung dia, orang tempat dia tu dikenal apa? Ahli tidur. Sebab tak ada orang gimuh dia, malaikat nampak dia tak katih mata. Tidur mata. Padahal dia hidup tak kata masa dia mari tu ya. Dia mau tubik pas bangun semaya, bangun baca Quran, bangun ibadat kepada zikir sepenuh masa. Bukan tak tidur dia ni. Kalau tidur pun tidur 3 jam gitu ya sehari semalam. Masa lain lagi penuh dengan ibadat. Tapi tak ada siapa tahu. Orang tahunya kenapa? Orang menidur. Sebab apa? Orang tu mari pun tak ada tidur. Allah, tidur pun nama tidur dia. Tidur juga tidur. Itu dia. Dia muzahirkan benda tak comel, dia mensusukkan benda comel yang buat kerana Allah. Ni ikhlas. Nah, itu dia. Seorang lagi nama Abdullah bin Mubarak. Suatu hari dia keluar pergi perang dengan tentera Islam dengan Rom. Maka sebelum nak berlaku perang dengan hebatnya di antara dua pihak ni, Islam dan kafir, Kristian Rom, tiba-tiba keluar seorang gagah besar daripada tentera askar Rom yang mari tak. Siapa nak lawan aku sama seorang. Maka keluar seorang, perang mati, kena bunuh di Rom bunuh. Dia bijak panah dia tu, kafir. Keluar pula seorang daripada orang Islam, perang kena bunuh di tentera Rom. Keluar pula seorang, perang lama dibunuh. 3-4 orang bunuh habis. Tiba-tiba keluar seorang katuk muka dengan kain. Tak ada siapa tahu siapa keluar. Keluar seorang, tak ada siapa tahu siapa keluar. Katuk muka habis. Keluar lagi perang. Benar dia, maka mati tentera Rom ni. Nah, maka dia pakai puji belaka. Alu siapa ni? Alu bijaknya dia juga panggil apa? Nah, itu dia. Tapi dia ni apa ni? Tapi dia tak buka muka dah. Tak buka muka. Tak siapa kenal dia. Itu dia. Sehingga ketua perang tu ataupun orang pihak besar juga daripada tentera Islam mari pak berah soyok orang panggil kain di muka. Nak tahu tak siapa. Bawa kain pak tiba-tiba Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar. Itu dia. Maka yang murih dia lari berat dia. Murih benar-benar kepada orang yang mari soyok muka sana. Sebab apa? Dia tak suka siapa tahu. Ni ikhlas. Nah, itu dia. Kalau gitu, muslimin-muslimat, kita hari tak kira siapa. Jadi kalau kita nak berjaya di akhirat kelak, bukan di amalan yang kita buat, bukan di tunduk rokok sujud semaya kita, bukan dibui apa ni, dibui duit kita kepada orang lain, bukan tolong kita dengan tenaga dengan apa-apa semua dak, bahkan
benda yang membebaskan kita daripada api neraka, menyelamatkan kita daripada api neraka, yang membawa kita masuk syurga ialah keikhlasan kita yang kita buat tu. Ya semaya kita nak semaya, tapi dia tak ada ikhlas maka tak pakai. Zakat kita nak keluar je kalau kita siapa duit kita milik, tapi dia tak ada ikhlas maka tak pakai. Juga puasa, juga haji. Bahkan hak takut sekali muslim-muslimat, masa pun repang terlewat dah, tapi sebagai akhir sekalinya hadis nak tinggal bahasa saya, iaitu Nabi kata kana hadis yang comel. Nabi kata inna fi jahannam, sesungguhnya ada dalam jahannam, neraka jahannam ni ada wadian, satu lembah, satu tepak. Tepak lembah, kubel tak kubel gitu lembah. Tepak dia jahannam. Jahannam luah lah besar jahannam ni. Tapi dari jahannam tu ada satu lembah, wadi. Maka lembah ni jahannam sendiri minta berlindung. Api neraka jahannam sendiri minta tak sel sini. Minta berlindung. Tak siwi ada benda ni dia. Sebab apa? Teruk telajak. Hai, seksa tepak dalam jahannam di wadi ni, di lembah ni. Tu dia. Maka duk lain pun teruk benar dah, tak nak royak dah seksa tu. Tapi ning hak paling dahsyat sekali, teruk sekali. Tu dia. Lihat di lembah ni yang duk ada dalam satu tepak dalam jahannam. Datang riwayat yang lain, nama apa? Jubbil Huzn. Di nama tepak ni dia panggil apa? Telaga Rusing. Kalau balik betul-betul Telaga Rusing. Maka apa? Kalau gitu jahannam sendiri ni duk minta dengan Tuhan, minta melindung daripada lembah ni setiap hari 400 kali. Fi kulli yaumin 400 marrah. 400 kali minta minum. Hei Tuhan, minta lah dia panggil jauh tu benda tu. Jauh minta. 400 kali sehari minta dengan Tuhan. Tu dia. Nak tak sim nak ke tempat ni. Kalau gitu Tuhan sediakan tempat ni bagi siapa? Cuba dengar molek. Leh hadis ni wari 4 orang. Bagi 4 jenis manusia. Tu dia. Dan orang yang buat seperti demo ni supaya. Yang pertama, hak 4 jenis ni daripada umat Nabi ni, umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hamili kitabillah, ialah orang yang menghafal Quran. Tapi menghafal Quran baca dia bukan kerana Allah. Tu dia, ya Quran ni ke, ya dia menghafal, dia mau puji, dia mau apa, dia mau akad dia ke, suara sedak hati kau, sabosel dah. Maka cuba besar. Tu dia. Yang kedua, wal mutasaddiqi fi ghairi dzatillah. Orang yang bersedekah tapi buat nak kepada mata orang, nak kepada puji orang, bukan kerana Allah dak. Tuhan tak lele kuban ni. Dan yang ketiga, wal haji fi ila baitillah. Dan orang buat haji dan umrah nak kepada puji manusia, nak kepada mata-mata dia memuji. Lu dia tu jadi welok nak tahu dia. Lu dia tu boleh pergi umrah pula dah dia hari ni. Kenanya dia asyik mujurnya dia. Maka luah lubang hidung. Nak kepada benda tu. Dia. Kalau gitu buat haji dan umrah bukan kerana Allah. Dan yang keempat, wal khariji fi sabilillah. Orang yang keluar pergi berjihad nak kepada pujian manusia, bukan kerana Allah. Kalau gitu hipung 4 orang ni buat nak kepada mata manusia, nak kepada puji manusia, nak kepada pekat di manusia, bukan kerana Allah. 4 hipung berlaku. Kalau itu buat dia panggil ria, nak kepada muka orang, bukan kerana Allah dak. Kalau gitu siapa-siapa yang buat tak kira lah semaya ke, dia puasa ke, dia buat apa saja tapi puasa tak boleh puasa. Puasa tak nak lagi apa puasa. Sabit tu puasa jarak ke nak tunjuk sebab dia tak leh gapo. Tak siapa tahu dia pun dia puasa. Semaya orang nampak mak semaya. Puasa ke tak nampak. Puasa ke apa? Tak nampak. Buat dia pun. Ada dia. Kalau gitu siapa-siapa buat amalan tak ada ikhlas kerana Allah, Tuhan akan letak dalam lembah ni, telaga ni, dalam jahannam. Ada dia. Kalau gitu
tahun baru bagi kita ni, kita mula daripada hari ni terusnya sehingga sampai kepada bila-bila kita betul lah dia panggil amalan kita. Ai niat kita tu. Hal ni lah hak pakainya. Nah, tak kira lah kita buat gapo. Sedekah ke, kita buat masjid ke, kita semaya ke, kita buat apa-apa, dia kena tak depan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Hak itulah hak pakai bagi kita. Nah, ada dia. Maka hari ni satu saja muzakarah kita sama semula insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.